Etnik Rohingya diasingkan, elak insiden tahanan lari berulang. Lembaga pengampunan kurangkan separuh hukuman penjara dan denda Datuk Seri Najib. Assalamualaikum dan salam Malaysia Berdani. Jabatan Imigresen melakukan pengasingan semula ke atas 2,675 tahanan etnik Rohingya di 12 depo seluruh negara bagi mengelak insiden melarikan diri berulang. Datuk Ruslin berkata itu antara langkah kawalan segera susulan insiden tahanan lari dari depo imigresen di Bidur, Perak. Mereka ni untuk bertindak agresif. Bila mereka berkumpul ramai, tendensi untuk mereka agresif tu ada. Malam tadi, sejumlah 131 parti telah melarikan diri dari blok lelaki depo tahanan itu dan seorang daripada mereka dilaporkan meninggal dunia apabila terlibat dalam nahas jalan raya. Daripada jumlah tahanan yang melarikan diri itu, 115 ialah etnik Rohingya, 15 warga Myanmar dan seorang warga Bangladesh. Setakat petang tadi, 4 tahanan yang melarikan diri dari depo tahanan imigresen Bidur, Perak berjaya ditahan semula. Datuk Ruslin berkata baki tahanan yang masih hilang sedang giat dikesan pasukan keselamatan yang menjalankan operasi di sekitar daerah berkenaan. Sehingga jam 4 petang tadi, kita telah dapat, pihak polis telah dapat menahan 4 orang dan mereka ni dalam proses dibawa ke depo untuk verifikasi. Kita perlu dapat pengesahan lagi dan sehingga sekarang figure masih 4 lagi dan kita akan meneruskan usaha ini dengan kerjasama semua agensi keselamatan. Jelasnya lagi, warga asing yang ditahan atas pelbagai kesalahan akan diusir pulang ke negara asal sebaik mendapat perintah mahkamah dan pengesahan kerakyatan oleh pihak kedutaan masing-masing. Depo tahanan sementara imigresen Bidur, Perak ditutup sepenuhnya. Datuk Ruslin berkata seramai 435 tahanan yang masih berada di depo berkenaan dipindahkan ke 6 pusat tahanan lain. Katanya 6 depo itu antaranya di Macap, Melaka, Lenggeng Negeri Sembilan, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Kemayan, Pahang dan Langkap, Perak. Sementara itu, 100 lagi anggota penguatkuasa ditambah bagi memburu tahanan lolos. Kesemua anggota terdiri daripada Jabatan Imigresen dan Pasukan Gerakan Am PGA telah diatur gerak untuk meneruskan operasi pencarian. Datuk Roslin berkata 275 anggota daripada pelbagai agensi seperti Imigresen, PGA dan Jabatan Sukarelawan telah dikerahkan sejak malam tadi. Orang awam yang mempunyai maklumat mengenai tahanan yang melarikan diri diminta hubungi talian tertera. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan 7 sekatan jalan raya dilakukan bagi mengesan tahanan tersebut. Setakat ini kita akan mencari dalam radius kawasan depo tahanan Bidur ini dan kita lihat sejauh mana mereka pergi kerana mereka ini melarikan diri dalam keadaan selai sepinggang. Tanpa membawa apa-apa keperluan diri, makanan ke, wang ke, dan kita percaya dengan keadaan seperti berikut, insya-Allah dengan pelibatan daripada semua agensi yang terlibat, plan-plan ini akan dapat kita tahan semula. Polemik isu pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Razak berakhir dengan beliau diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara dan denda selepas disabitkan kesalahan pada 2022. Keputusan itu menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Lembaga Pengampunan menerusi kenyataan berkata keputusan itu dibuat menerusi persidangan kali ke-61 yang dipengerusikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kenyataan itu menyebut tarikh pembebasan awal dengan denda yang perlu dibayar dikurangkan daripada 20% 10 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Bagaimanapun, sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara akan ditambah selama setahun daripada tarikh pembebasan. Sebanyak 4 kertas pengampunan lain turut dipertimbangkan dalam mesyuarat yang berlangsung 29 Januari lalu. Datuk Seri Najib disabitkan kesalahan pada 2022 dengan hukuman penjara selama 12 tahun.
Tiga anggota tentera maut selepas truk dipandu terbabit nahas di kilometer 77.5 Lebuhraya Utara Selatan arah utara dekat Gurun pagi tadi. Anggota Batalion 3 Regimen Sempadan Kem Pengkalan Hulu di Perak berpangkat Sarjan, Lance Corporal dan Corporal meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala serta badan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Zaidi Cik Hassan berkata, nahas membabitkan 3 truk tentera dan sebuah lori. Beliau berkata kemalangan berlaku ketika 3 truk tentera berhenti di lorong kecemasan kerana satu daripadanya mengalami kerosakan sebelum secara tiba-tiba dirempuh lori terbabit. Impak pelanggaran menyebabkan lori berpusing dan melanggar bahagian belakang sebuah lagi truk tentera di bahagian tengah dan menggelongsor ke depan sebelum melanggar bahagian belakang truk tentera paling hadapan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 11 jenis barangan disenarai bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Tahun Baru Cina. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia akan berkuat kuasa mulai 6 hingga 14 Februari ini. Melalui perbincangan kita dengan pihak Kementerian Pertanian, maklum balas daripada Kementerian Pertanian bahawa supply barang-barang keperluan rakyat yang khususnya yang demand tinggi sepanjang tempoh perayaan ini adalah mencukupi dan kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan bekalan itu mencukupi dan sebenarnya Kementerian Pertanian telah membuat perancangan awal setiap musim perayaan untuk. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Papa. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal patuh peraturan bawah SHMMP menerusi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Usaha mengenal pasti sekolah yang mengalami masalah capaian internet terus diberi keutamaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, kementeriannya akan menjalin kerjasama erat dengan kerajaan negeri berhubung perkara itu. Terutama menjelang beberapa keputusan yang bakal dibuat oleh Kementerian Pendidikan tentang isu internet di sekolah. Jadi kita akan selaraskan di antara Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi insya-Allah kita akan uruskan dengan baik dari segi keutamaan. Kemungkinan besar saya rasa sekolah-sekolah, saya nampak wajar sekolah-sekolah untuk anak-anak orang asli sebagai contoh. Baik. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi akan mengadakan pertemuan dengan pengurusan TikTok bagi membincangkan soal pemilikan akaun media sosial oleh kanak-kanak bawah 13 tahun. Jadi ini satu keadaan yang amat menggusarkan, merisaukan dan kita mungkin perlu panggil pihak TikTok untuk dapat penjelasan dan ada penyelarasan dari segi penguatkuasaan di sekolah-sekolah kerana pelanggaran ini kalau di negara lain syarikat TikTok dah kena saman. Jadi kita kena teliti, saya akan cuba bincang dengan pihak TikTok dan juga dengan peguam negara sekiranya kita perlu ambil apa-apa tindakan perundangan. Malaysia menunjukkan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Palestin yang ditindas pihak yang mempunyai kuasa besar. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sokongan diterjemah dalam pelbagai cara dengan harapan kezaliman dapat dihentikan. Perdana Menteri menyeru semua kerajaan negara Islam terus membela nasib umat Islam yang ditindas di Palestin.
That's why Malaysia, with many of our friends, have taken a strong, unequivocal position in respecting the inalienable rights of the Palestinians. Malaysia is a small country, a distant world, but we have taken a position because of the intransigence and continued aggression by the Israeli forces. We have taken a position beyond what happened in the past. We do not recognize the state of Israel. The past administration in Malaysia allowed for commercial transaction, including shipping. We have stopped that because these are the only ways that we can express our support. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas Perdana Menteri bersama Al Jazeera. Sekolah digalak anjur majlis graduasi murid secara sederhana namun meriah dan penuh penghargaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mahu perbincangan mengenai program berkenaan diadakan dengan ibu bapa sebelum dilaksana. Perbincangan, konsultasi dengan PIBG sangat penting. Jadi kena selesaikan di peringkat sekolah dan kalau ada bantahan kena diambil pandanganlah. Ya. Yang kedua, kita galakkan majlis yang sederhana, ya, tapi meriah dan penuh penghargaan khususnya kepada anak-anak kita. Fadlina ditemui media selepas majlis sambutan Tahun Baru Cina dan penyampaian bantuan awal persekolahan 2024 di Kajang, Selangor. Beliau mengulas isu tular di media sosial mengenai rungkutan ibu bapa yang berpendapat majlis graduasi murid anjuran sekolah itu di hotel mewah membebankan. Dalam pada itu, Fadlina menegaskan semua pihak terutama ibu bapa perlu melaporkan kepada Kementerian Pendidikan KPM sekiranya berlaku pemotongan bantuan awal persekolahan BAP oleh pihak sekolah. Tidak boleh dipotong bantuan awal persekolahan ini. Ia mestilah sampai ke tangan ibu bapa jumlah yang diberikan oleh kerajaan madani ini kerana kita yakin dengan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa. Ia mesti jumlah yang diberikan sepenuhnya. Jadi kalau ada aduan itu kita minta kemukakan dan kita akan siasat dan jumlah itu mesti dikembalikanlah. Baru-baru ini media melaporkan dakwaan terdapat ibu bapa hanya mendapat RM50 daripada keseluruhan RM150 yang diperuntukkan bagi BAP. Bagaimanapun semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh memberitahu tiada sebarang aduan atau laporan diterima berhubung perkara itu. 34,389 panggilan kebakaran diterima dan diambil tindakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sepanjang tahun lepas. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koh Ming berkata insiden melibatkan anggaran kerugian berjumlah RM2.6 bilion. Tahun lepas adalah satu tahun yang amat mencabar, khususnya Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menerima hampir 35,000 panggilan kebakaran. Ini adalah satu jumlah yang amat membimbangkan. Oleh kerana itu, kita tidak boleh lalai, tak boleh leka dan sentiasa perlu berada dalam keadaan yang siap siaga. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran kempen keselamatan dan pencegahan kebakaran sempena Tahun Baru Cina 2024 JBPM di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan JBPM akan terima 2 lagi unit helikopter jenis Agusta AW139 dalam masa terdekat. Ia menjadikan keseluruhan 10 helikopter bakal dimiliki unit udara JBPM menjelang 2025. Ini adalah satu rekod jumlah tertinggi di mana pasukan bomba tidak pernah memiliki 10 buah helikopter. Okay. Ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk menyokong dan juga berdiri teguh bersama dengan pasukan bomba kita supaya hampir 14,500 orang anggota bomba di seluruh 337 buah balai bomba sentiasa committed dan bersiap siaga. Kerajaan menyarankan pengendali stesen pengecas kenderaan elektrik EV menyediakan selimut kebakaran EV yang mendapat pensijilan SIRIM Berhad. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia penting bagi mengawal pengeluaran gas toksik dan kebakaran membabitkan kenderaan EV.
kalau ada insiden, we got to be prepared. Even if it's 1%, 2% pun kena ada preparation lah. Harganya lebih kurang 4,800, 5,000 lah. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SIRIM, Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad berkata SIRIM KAS International bertanggungjawab dalam proses pengujian dan pensijilan agar produk itu memenuhi keperluan standard ditetapkan. Produk dah ada di pasaran, tapi sekarang kita memerlukan dia disahkan oleh SIRIM. Dites dan diuji dan disahkan oleh SIRIM. Jadi kita akan sebab mungkin kita akan pastikan benda berjalan dengan lancar. Tengku Datuk Seri Zafrul turut hadir melihat demonstrasi pengujian selimut kebakaran EV di Ibu Pejabat SIRIM. Potensi program jaminan dan pengiktirafan pelancongan mesra Muslim MFAR akan dikembangkan sebagai akreditasi yang menjadi rujukan peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Han berkata, garis panduan bawah MFAR memberi fokus untuk memenuhi keperluan dan kemudahan pelancong Muslim. Garis panduan yang boleh memberikan panduan kepada operator-operator ataupun industri-industri untuk mematuhi dan juga menawarkan Muslim-friendly travel services kepada pelancong-pelancong Islam. Dan saya percaya di bawah Ketua Pengarah, Saudara Nizran Nordin, MFAR ini bukan sahaja boleh dikembangkan dan diperluaskan di dalam negara kita, malahan juga ianya boleh dikongsi dan diperluaskan ke negara-negara luar supaya satu bentuk pengtarifan secara antarabangsa dapat dilakukan. Beliau berkata demikian pada Majlis Tahun Baharu Cina Anjuran Persatuan Penggalakan Pelancongan Inbound China Malaysia MICA di Ibu Negara. Tambahnya, akreditasi itu juga berupaya meningkatkan reputasi negara yang menawarkan destinasi pelancongan mesra Muslim. Ekspor barangan Malaysia dijangka pulih dan berkembang sebanyak 5.2% tahun ini. Ia susulan peningkatan semula aktiviti perdagangan dan pengeluaran global. Menurut MIDF Research, sentimen optimis dalam kalangan pengeluaran tempatan meningkat sedikit sejak Disember 2023 dan permintaan diunjur terus pulih. S&P Global semalam melaporkan keyakinan menyeluruh dalam kalangan pengeluaran di Malaysia meningkat bulan lalu. Indeks pengurus pembelian PMI pembuatan S&P Global Malaysia yang diselaras secara bermusim mencatat 49 mata berbanding 47.9 pada Disember 2023. Angka tersebut mencerminkan sektor pembuatan negara berada di landasan bagi mencatat pemulihan secara beransur-ansur. Dagangan sulung TSA Group Berhad TSA di pasaran ACE Bursa Malaysia bermula positif. Ia mencatat premium 3 sen kepada 58 sen berbanding harga tawaran awam permulaannya 55 sen. Lebih 10.95 juta saham didagangkan ketika bursa tempatan dibuka pagi tadi. Saham syarikat perkakasan industri dan pengeluar produk logam ini turut mencatat lebih langganan sebanyak 8.62 kali selepas pelancaran IPO-nya setakat 19 Januari lalu. Menerusi sasaran dana berjumlah 42.53 juta ringgit, 20 juta ringgit akan dibelanjakan bagi penyelesaian pinjaman dalam tempoh 5 bulan selepas penyenaraian.